Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Insyaallah, yang saya hormati Tuan Pengurusi JK untuk guru, ustaz-ustaz, para asatizah, semoga Allah Subhanahu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berkatkan kita dalam bulan puasa ni, dalam keadaan kita ni duduk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah kita duduk dalam ketaatan ni, duduk dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada khairun min alfil karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Insya-Allah dengan kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam ingat akan Allah taala, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala macam ni, Allah taala ni berkatkan dalam kehidupan kita. Saya ni mari bukan nak ngajar kan, nak tazkirah kan, tak. Saya ni nak muzakarah saja. Nak muzakarah, padan dengan saya lah. Saya bukan guru hebat walaupun nak mari nak muzakarah, nak tazkirah, nak mengajar, tak padan. Tak padan dengan ilmu. Jadi mari hadirnya saya duduk tengah hari pagi ni, dalam masa lebih kurang 10 jam lah, tak ada lah tengah jam ni, kita muzakarah, bincang apa yang patut bagi habuan kita di akhirat kelak nanti, yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin. Dia supaya bagi manfaat bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat saya ingat tuan-tuan. Dengan ingat, sama-sama ingati ini, Allah taala berikan manfaat kita di atas dunia ni dan di akhirat kelak nanti. Dan bertepatan juga sebenarnya dengan kitab nak baca ni pun kitab tazkirah. Bukan kita nak makni tu kuliah dan tazkirah. Lebih kuranglah tazkirah, supaya dengan tazkirah bagi kitab muzakarah ni dapat mengingatkan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah. Belum tajuk bab kita pada tengah hari ni, bab ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nak bincang ni dalam bahasan yang sangat-sangat dalam. Kita ambil sebagai tazkiyatun nafsi, ingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan lah. Ilmu tasawuf ni semakin hari-hari ni, mutaakhir pada hari ini, banyak orang terseleweng makna kata tak ikut atas jalanan landasan yang sebenar. Pernah jumpa 2-3 golongan puak lah, yang mana yang mendakwa mereka ahli hakikah, ahli syariqah, ia menyeleweng daripada landasan ilmu tasawuf yang sebenar. Contoh dia, mereka mengaku bahawasanya mereka ni ahli hakikat, yang mana dalam masa yang sama meninggalkan syariat, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, yakni hanya menggunakan sembahyang ni atas jalasan batin. Sebab tu ingatlah bagi adik-beradik kita, ke ayah kita, ke saudara-saudara kita, ingat bahawasanya ilmu tasawuf tidak asing daripada syariat. Sedangkan Nabi SAW nafsu yang kamil, nafsu yang sempurna, nafsu yang tak pernah buat derhaka kepada Allah Ta'ala. Nabi tak pernah langsung buat derhaka. Nabi SAW tak pernah langsung derhaka kepada Allah. Nafsu yang kamil tu pun masih melaksanakan syariat. Mai pula puak hari ini yang mutaakhir pada hari ini masih meninggalkan syariat, sembahyang guna batin, puasa pun guna batin,
Allahu Akbar. Hal ni yang berlaku, bukan sikit. Pernah jumpa ada seorang hamba Allah Ta'ala ni meninggalkan sembahyang. Tanya dia, masa kami di dalam majlis agama Islam di kat wilayah, tanya dia sebab apa meninggalkan. Orang panggil meninggalkan sembahyang, dia kata tinggal sembahyang, dia kata dua dosa yang kita laksana. Pertama, dosa kita dosa syirik. Yang pertama, dosa kita tinggal sembahyang tu. Dia kata sebab apa tinggal sembahyang? Dia kata aku tak mau. Dia kata tinggal sembahyang ni tak mau ada dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia fahaman dia iaitu, dia kata kalaulah kita tinggal sembahyang, meninggalkan sembahyang ni, dia kata hanya satu dosa sahaja. Meninggalkan tarkul wajibat, meninggalkan benda yang wajib, satu sahaja dosa. Kalau sembahyang, kita sembahyang ni Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni, kalau sembahyang dalam keadaan riak, dosa syirik khafi, dia kata. Dosa syirik Tuhan tak ampun. Jadi bila Tuhan tak ampun, tempat neraka. Takkan baik dosa tinggal sembahyang cukup, kata. Jadi tak perlu sembahyang. Ni fahaman yang terbaru ni. Sebab ni gunakan sembahyang kedua, pernah jumpa juga sembahyang guna batin. Duk sembang dengan kita, duk sembang. Jadi dah tak sembahyang kan? Tengah sembahyang tadi, tengah sembang. Tengah sembahyang tadi, tengah sembahyang. Ni yang berlaku. Kita bila tanya kami ahli hakikat. Sebab tu ingat perkataan ulama, dua benda ni ingat dalam kepala kita lah. Bagi saya sendiri, dia kata fasyari'atun ukhzum bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jila. Fasyari'atun, maka bermula syariat itu, syariat. Ukhzum bidini, kamu ambil. Ukhzum bidinil khaliqi, kamu ambil daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil daripada agama Allah Ta'ala ni, iaitu ambil apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi dah tak ada dah. Jalanan yang dibawa iaitu warasatul al-anbiya, pewaris dia tu ulama. Apa hak ulama bawa sekarang ni? Comel dah, cantik dah, ikut sahaja. Tak perlu nak petikai. Kita hari ni macam-macam dah. Majlis agama Islam ada. Start ke dalam masjid sampai kepada majlis agama Islam. Lepas pada majlis agama Islam tu sampai kepada peringkat atasan, iaitu menteri dan sebagainya. Ni nak cerita apa? Agama kita cukup molek dah apa yang dibawa oleh mereka. Kita ikut follow sahaja. Tu comel dah bagi kita yang tak reti. Bagi saya sendiri, kamu ambil daripada ukhzum bidinil khaliqi, dan kamu ambil daripada agama Allah Ta'ala, wa qiyamuhu, dan kamu berdiri. Diri makna kata bukan duduk cetak ni bangun diri, tak. Wa qiyam makna terlaksana. Kamu laksanakan apa hak Tuhan suruh, wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jila. Kamu ni buat apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa hak Tuhan larang. Tu syariat. Tuhan suruh sembahyang 5 waktu, bayang. Tak ada tikai pun. Apa hak Nabi buat? Sembahyang Nabi nak Isra' nak Mi'raj, bangun sembahyang semua. Buat apa hak Nabi buat? Ni sembahyang batin. Hak ni sangat anak-anak muda kita sangat-sangat suka ikut. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dan kata ulama, dia kata satu lagi bait syair, dia kata fakaza tariqa wa haqiqata ya akhi, dia kata maka begitulah tarikat dan hakikat ya akhi, wahai saudaraku. Min ghairi fa'li syari'atin lam tahsala, dengan tidak berhak melaksanakan syariat tak hasil kedua-dua tersebut. Mai hakikat tarikat tapi tak melaksanakan syariat. Hak puak Nabi buat, contoh dia sembahyang 5 waktu, puasa. Orang puasa dia berpuasa juga, tapi puasa dia makan. Puasa dia makan, tapi wallahu a'lam puasa kan. Nak cerita kita puasa menahankan diri daripada lapar dan dahaga, tapi pun puasa juga. Puasa ni ada istilah dia sendiri. Bagi puak, orang panggil mereka puak yang sesat menampal, duduk bertempel pada istilah tasawuf. Ni yang orang faham bahawasanya tasawuf ni sesat. Sedangkan tasawuf ni bukan sesat. Tasawuf ialah untuk mengetahuikan kelakuan yang zahir dan kelakuan yang batin. Hak tu tasawuf. Hari ni bila orang dengar ilmu tasawuf, kamu ngaji ilmu buah ini, ngaji ilmu tasawuf, rasa terkejut lah. Sedangkan ilmu tasawuf ni ilmu yang wajib belajar. Anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, bila akil lagi balik, wajib belajar.
wajib ngaji. Macam kita hantar pergi ke anak kafar kan, dia mengaji ilmu fardu ain, ngaji bab ilmu akhlak tasawuf lah tu, ilmu ihsaniyah dah lah tu. Bila dengar ilmu tasawuf ni rasa sekejut, rasa macam sesak lama. Ni yang paling bahaya hari ni. Sebab pentingnya ilmu tasawuf ni, kata ulama, kata duk penting belajar ilmu tasawuf, kata tak sempurna kedua itu hakikat dan syariat. Dia kata hakikat dan tarikat mestilah hasil daripada syariat. InsyaAllah lah. Sebab tu semoga dengan kita baca kitab ni, semoga Allah Ta'ala tak habis pun tak apa. Sebagai kita ambil munafaat, lebih sikit-sikit kita baca tu, lebih kurang kita baca tersebut, orang panggil kita ambil sikit munafaat yang ada dalam kitab ni, kita beramal sikit-sikit. Tak dapat khatam pun, tak dapat khatam bulan ni pun, insyaAllah rezeki jodoh kita bertemu lagi 2, 3, 400 tahun depan lagi, kita boleh ngaji lagi dah. InsyaAllah lah. Kita semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kita ambil sikit apa iktibar yang ulama buat. Ulama sekarang kitab ni bukan sahaja, mesti ada sebab. InsyaAllah macam kita lah, kita duduk nak main bola. Tujuan kita main bola tu pun ada bersebab, iaitu kita nak berkesihatan sebagainya. Begitulah ulama. Apatah lagi benda akhirat macam ni, ulama tak ada saja tulis, melainkan dengan kerana nak mendapatkan sebagai nasihat bagi kita, dan yang kedua ni nak menjadikan habuan pahala dia di akhirat kelak nanti. Kita tengok apa yang disebutkan oleh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan lah tema kelebek, kalau bahasa Bali ni pun kelebek. Tengoklah kitab-kitab mana pun. Kitab Jawi ke, kitab Arab ke, kitab mana-mana pun. Malaikat kitab Cina tak tahu lah kan. Tapi kitab Arab semua kitab kita mesti tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mesti saja-saja, bukan ulama buat saja-saja tulis sambil-sambil duk khayal, duk apa tulis dah, mesti ada sebab. Kerana yang kedua kata dua sebab ni lah ulama anjur kepada kita buat apa pekerjaan pun mestilah dengan bismillah. Tunggu kita hak mengajar Masjid Bukhari ni pun ramai dah duk terang. Yang pertama, kerana nak mendapatkan berkeberkatan. Buat apa pekerjaan pun mulalah dengan bismillah. Pekerjaan yang beri faedah. Benda hak boleh beri faedah, mulalah pekerjaan kita dengan bismillah. Jangan malah, jangan rasa berat, rasa terbeban, malah nak baca bismillah, rasa beban nak baca bismillah. Rasa benda tu manfaat, beri manfaat bagi kita, beri manfaat pada agama, mulalah dengan bismillah supaya menambahkan keberkatan dalam kita pekerjaan. Nak lakah mana-mana, nak keluar pergi kerja ke apa pun, mulalah dengan bismillah. Itu yang pertama, kerana nak mendapatkan keberkatan. Dan yang kedua, ulama tulis kitab ni bukan sahaja. Yang kedua, kerana ada iktibah. Iktibah makna kata nak menirukan Quranul Karim. Sebab tu orang tanya, sebab apalah kita ni kena pakai pakaian sunnah, pakai surban, jubah, pakai ridak lah, apalah, pakai sugi lah, apa benda-benda sunnah. Sebab apa? Kerana nak supaya hati kita ni berpaut benda-benda kebaikan, berpaut dengan sunnah Nabi SAW. Benda hak Tuhan suka. Hatta penulisan yang kecil seperti ni pun, risalah kecil yang macam ni, ulama tulis kitab ni dengan bismillah. Tulis sahaja tu pun nak tirukan Quranul Karim. Ayat Quran ada tak satu surah yang tak ada bismillah? Surah Bara'ah tu kan, surah Bara'ah tak ada bismillah. Lain pada surah Bara'ah semua ada bismillah. Tujuan ulama ni tulis kitab dia ada bismillah kerana nak mendapatkan keberkatan, nak tiru Quranul Karim. Kita pun hidup kita pun macam ni lah. Harta penulisan pun ulama ambil kira, apatah lagi kehidupan seharian kita. Buatlah pekerjaan apa pun mesti ikut cara yang dianjurkan oleh ulama, yang dianjurkan oleh Islam. Sebab tu dengan hadis Nabi SAW, salah satu daripada benda yang nak serenok bagi hati kita. Minta maaf tuan-tuan, saya ni sebut baling sikit. Baling sikit pure. Saya ni asal dari Bali, sebut sikit, saya asal Bali, ngaji pondok dulu. Lepas tu pergi hijrah duduk orang panggil dia buat pinggan makuk pergi duduk kat
kat Putrajaya tu, Khalid duduk sini. Jadi duduk sana pun tak boleh nak cakap bahasa sana juga, nak cakap bahasa ni. Jadi nak cakap lahjah bahasa Kedah ni macam Al-Ustaz ni lagi ya. Pelan-pelan. Bahasa saya ni pula kalau baling ni, kalau sebut dalam search dalam Google map tu kata kampung Teluk Kamu Batu Lapan, hujung kampung. Kalau baling tu Mali tu kan, Mali pun semua hujung kampung sekali. Kampung Bali tu kata Batu Lapan tu hujung sekali. Jadi bahasa suku Sakak macam orang asli. Bahasa dia pure sangat. Jadi bahasa pure tu jadi payah sikit lah. Nak ubah tu payah. Tak, jadi saya ni lambat ni lah. Kalau setengah saya tu macam cepat, jadi pelan-pelan, slow. Pelan-pelan. Jadi kita pun baca, saya tak baca kitab kitab-kitab yang payah sebagainya. Baca kitab ringan-ringan. Walaupun kita panggil cool and steady. Maka kadang tenang dan steady. Bukan kadang boleh santai-santai lah. Kita mengaji tengah hari ni boleh santai-santai. Bukan ngaji kata santai-santai tu bukan makna boleh duduk tidur, baring, bawa pinggang makuk pun semua dah. Santai-santai ni kita boleh bincang apa semua lah. Kalau tak kena apa, tuan-tuan tegur lah. InsyaAllah lah dia kata, ulama buat kita ni pertama nak nirukan Quranul Karim. Begitulah kehidupan kita, kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW supaya berberkah masuk dalam berberkah hati kita ni, menerima akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW Nabi kata, Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda maytata bima'il matari. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Duduklah kamu dengar perkataan ulama. Kita walaupun tak ikut perkataan mereka, tak buat apa yang bawa Nabi sallallahu sebagainya pun, duduk dengar pun alhamdulillah. Kata wastima'il kalamil hukama, dan dengarlah. Duduk dalam majlis ulama, wastima'il kalamil hukama, dan duduk dengan wastima'il kalamil hukama, dan mendengar akan perkataan-perkataan hukama. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati ni hati yang payah untuk menerimakan taufik dan hidayah. Bukan hati hak mati macam apa Abu Jahal, Abu Lahab tu memang hati mati dah. Tak ada taufik, Tuhan tutup dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun alim. Hak tu Abu Jahal. Hati yang mati ni itu hati yang payah untuk menerima taufik dan hidayah, petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Pak kita, ayah kita tegur kita, payah nak terima nasihat. Bini nak tegur kita, kita payah terima nasihat. Kita isteri, kita suami nak dengar teguran suami isteri, payah nak terima. Isteri pun satu juga. Suami tegur, dia pun payah nak terima. Jadi orang panggil binu dia payah nak masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk majlis ulama, ada tok guru bagaimana, semua yang menghidupkan hati kita yang mati. Kita ni bertuah tuan-tuan. Bertuah sungguh-sungguh dekat Kedah. Kita ni Kedah ni ramai yang ahli-ahli ulama, tok guru ramai. Tak macam tempat-tempat lain. Kalau pergi Pulau Putrajaya tu besi lah banyak. besi lah banyak kan. Nak jumpa tok guru ni jarang lah. Tempat-tempat lain kan, Selangor panggil. Kita ni Kedah, Kelantan, ramai ahli-ahli ulama. Pada masa ada luang, pergilah cari tok guru, jumpa ulama, minta nasihat dan sebagainya. Semoga nasihat mereka tu menjadi berberkah. Hati kita ni mudah untuk menerimakan pengajaran dan doa-doa daripada mereka. Bukan doa boleh terbang sendiri Mekah esok dah. Kata doa minta tok guru, nak minta doa hak boleh terbang ke Mekah dah. Doa supaya dia doa kepada kita pun Allah Ta'ala, semoga dengan berkat dia doakan kepada kita, Allah Ta'ala berikan kita ni kekuatan dan taufik melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tu kelebihan yang ulama buat karang kitab ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tengok lagi kata, Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-wahidi, Tuhan yang satu,
Lagi pula ia amat mengerasi, yang menang lagi yang sangat mengampuni. Tuhan ni kerah dia. Kerah macam simai tu, bukan macam batu tu. Kita dah anggap kerah-kerah. Tuhan kerah dia bukan macam simai batu dak. Kerah ni kerah dalam melaksanakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, Tuhan pula yang Maha yang Maha apa? Al-Ghaffar, yang Tuhan yang Maha bijak, yang mengerasi. Lagi Tuhan yang menang. Lagi pula Tuhan yang Maha sangat mengampuni bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tu disebutkan lagi muqaddimah. Ni orang panggil salah satu daripada musannif rahimahullahu taala, dia buatkan kitab ni menandakan bahawa salah satu daripada untuk kita ni nak menambahkan ziyadatul amal. Orang panggil nambah amal, nak buat beramal dengan Allah Taala ni. Salah satu daripada jalan untuk menambahkan kita ni buat beramal, iaitu kita banyak belajar akan ilmu tauhid. Belajarlah tentang ilmu tauhid. Ilmu yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kenal Allah Taala ni menambahkan itu ziyadatul amal. Bila kita ni kenal Allah Taala, kita rasa kena. Contohlah saya selalu kalau mengajar, selalu satu buat contoh. Satu hari kita ni ada anak lah. Ada anak kita dah dalam 3-4 tahun. Dia 3-4 tahun, dia ikut kita pergi ke kebun, bukit lah. Kita buat pegang dia tangan lagi bukit. Kita pun masa duk pergi bukit, kita pun lebih menyakur ubak-ubak nak menyakur lah. Buang-buang ke, upuk apa semua. Ular ada aku jumpa ular terus selam, ular apa? Ular sawah besar-besar ni. Dekat dengan anak kita. Anak kita dekat, agak-agak kita lah, kita buat apa? Kami ular tu buat belah. Kita buat apa? Dia tengok dengar ular tersebut. Ular besar-besar ni duduk tepi anak kita. Anak kita duduk tepi ni. Ular duduk tepi ni, kita duduk tengok ular itu. Kan lock saja, bila ular tu belik. Kita buat dua jalan. Yang pertama kita buat lagi anak. Yang kedua kita matikan ular tersebut. Anak kita tergetik, yang kecil tu umur 4-5 tahun, dia kan getik apa aku. Dia nampak ular sawah batik ni macam baju Indonesia. Batik bunga molek dia tak. Molek ni dia tak boleh buat baju, buat kopek kamu kan, buat apa? Buat baju. Anak budak kecil kan, dia tak rasa apa, tak faham dan tak makrifah. Beza kita dengan budak tersebut makrifah. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Ta'ala tu, kenal akan Nabi SAW, kita nak buat nak ibadah jahat, tak buat lah. Beza kita dengan mak budak tersebut. Orang yang tak kenal Allah Ta'ala, orang yang tak mendalami akan pengajian ilmu tauhid, dia akan buat apa hak Tuhan larang. Puncak salah satu daripada kita ni masih dalam melaksanakan benda hak Tuhan larang, iaitu dengan sebab kita tak makrifah. Sebab tu disebutkan Syekh Zakaria orang besar, kitab Jawhar Sufiyah. Tuan-tuan tengok kitab Jawhar Sufiyah. Manusia bila makrifah dia akan dunia, hati dia akan berpaut pada dunia. Bila manusia ni makrifah akan akhirat, hati dia berpaut dalam melaksanakan taat. Bila manusia makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertambah rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu bezanya makrifah. Jadi penting kita hari ini belajar ilmu tauhid sungguh-sungguhlah. Ada tok guru mana ke, belajarlah ilmu tauhid. Masjid ke, surau ke, mana-mana tempat pengajian pun jangan tinggal ilmu tauhid. Pesanlah. Sebab apa hari ini dan keadaan fenomena hari ini banyak sangat dengan fahaman yang semakin hari semakin masuk dekat tempat-tempat sebagainya, dengan budak-budak sekarang syarat dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Sebab tu kata ulama disebutkan dalam kitab Al-Imam As-Sunusi rahimahullah ta'ala, dia kata sikit lagi, dia kata buah penamaan sikit lagi, dia kata ayyuhal mubtadi li talibil ilma, dia kata wahai orang yang belajar, dia kata li talibil ilma, belajarlah ilmu, kamu tutuplah oleh kamu akan ilmu. Belajarlah kamu akan menuntutlah oleh kamu akan ilmu. Kullu ilmin abdul li ilmil kalim. Tiap-tiap kita ilmu ni, ilmu fiqh, tauhid, ilmu fiqh, tasawuf, apalah nahwu, sarah, badik, bayang, manti, balawah, semua ilmu tu. Kullu ilmin abdul li ilmil kalim. Tiap-tiap ilmu tu hamba bagi ilmu kalah, ilmu tauhid. Hak kita mengaji ilmu fiqh yang lain.
Kepala dia ilmu tauhid. Sebab tu kata awwaluddin ma'rifatullah. Kata kullu ilmin abdul li ilmil karim. Tatlubul fiqhi, tutup ilmu fiqh tu tusahihal hukma. Kita belajar fiqh nak sah hukum. Tapi wajib kita belajar kan, sebagai amalan bagi harian kita. Masalah yang baru tu wajib bagi kita belajar fiqh. Summa aghfalta, dan kamu lalai daripada manzilal ahkam. Tuhan yang menurunkan bagi segala undang-undang. Tuhan turunkan undang-undang kepada kita, tapi tetap kena akan Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita kerja syarikat besar, syarikat Sanabi. Sebelum kita interview, tuan-tuan kalau lagi interview bagaimana interview mana-mana apa jabatan ke apa sebagainya. Saya nak tanya kat tuan, siapa nama pengarah spesial? Kan tanya. Siapa nama Kementerian Kesihatan Malaysia? Kita akan jawab. Kementerian Kesihatan apa? Menteri Kesihatan kita Datuk Khairi zaman ni. Tu kita akan jawab Datuk Khairi macam ni. Ni Tuhan yang turun hukum nak tahu muka bumi ni. Bagi kita makan, berak, minum, tidur pagi, petang, siang, malam. Tak kena Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, tujuh orang panggil tujuh pagi. Ambil tunggu saya kata ambil tujuh pagi daripada hidup ni. Menyusah. Itu yang curi sana curi sini sebab tak kena Allah Taala. Jadi sini mukadimah ni sikit lagi. Dia kata mukadimah kita ni, dia kata dengan puji dengan Allah Taala ni, mata dengan kita kena Allah Taala ni, kita menyebabkan kita ni buat benda apa Tuhan suruh. Wassalatu wassalam, dia kata selawat dan salam ala abdihi wa rasulihi, di atas hamba-Nya, iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang minta kita ni selawat, perbanyakkan selawat dan salam kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dan rasul. Iaitu siapa dia hamba ya Allah Taala, iaitu bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat. Sebab tu selawat ni tak perlu ijazah. Setengah orang kata nak selawat ijazah. Pertama ijazah, tujuan kita ijazah ni yang pertama kerana nak membetulkan bacaan kita. Kata tuan bawah Ustaz Dave nanti, dia kata selawat ni tak perlu ijazah. Sebab apa? Kerana dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sembahyang. Sembahyang kita kata aqimus salah, kan? Menunaikanlah oleh kamu sembahyang, wa utu zakah, tu dari zakat. Tak perlu ijazah. Macam mana ambil ijazah? Tak perlu. Begitu juga selawat. Selawat kata innallaha wa malaikatahu yusallu fi amma. Allah Ta'ala tekankan sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Atas fi'ah amma. Tuhan suruh bahawa bagi kita ni selawat kepada Allah Ta'ala, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu nak ijazah. Kalau ijazah comel lah, bukan nak saya. Tidak, nak ijazah comel. Kalau nak ada ijazah lagi elok. Tapi nak buat amal selawat ni tak perlu ijazah. Sebab apa? Dia ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba Allah Taala dan rasulnya Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Al-Mustafa Al-Mukhtar, iaitu penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa yang terpilih, Al-Mukhtar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan manusia yang biasa-biasa, bukan manusia yang Muhammad ada cuak-cuak kampung kita tu, Muhammad ada bica ke dak, yang umat Muhammad ada mari sungai dak, bukan Muhammad macam tu. Muhammad ni manusia yang dipilih oleh Allah. Kita duk bayang Nabi Muhammad ni macam ada Muhammad duk kadang-kadang terbenak dalam fikiran kita kan. Duk main dalam fikiran kita, Nabi Muhammad ni macam Muhammad kampung kita kan, dak. Haduk mandi sungai, hak lopak bangunan, lopak pagar, dak, tu bukan tu. Nabi Muhammad ni Muhammad yang mukhtar, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala alihi, di atas keluarganya, sikit lagi, wa ala alihi, di atas keluarganya, baitihi wat tayyibi at-tahiri, atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli rumahnya dan juga sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berpindah turut-turut semata, iaitu kepada orang yang menurut akan tayyibi at-tahar, yakni orang yang mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut hijrah dengan Nabi SAW ke Madinah. Itu lebih kurang mukadimah kita lah. InsyaAllah sebagai mudah-mudahan pada mukadimah kita ni
sebagai pada tengah hari ini. Semoga Allah Ta'ala berkatkan dengan kita dengan baca kitab ni. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ni ziyadatul amal, dalam tambah amal bulan puasa ni. Ni sebagai bulan puasa ni, kebanyakan kita ni dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah semoga dengan apa lebih kurang muzakarah bagi tengah hari ini, Allah Ta'ala berikan manfaat bagi saya sendiri dan tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala. Kalau ada salah silap, tuan-tuan tegurlah. Kita bukan nak main mengajak ke apa pun, nak main muzakarah aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran qalan wa fi'lan zahiran wa batinan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.